Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 9 Julai 2021. Kita mulakan dengan statistik vaksin di Sabah. Setakat semalam, 204,741 orang sudah menerima suntikan vaksin lengkap. Manakala bagi jumlah kumulatif yang mendaftar adalah seramai 922,376 orang. Berikut saksikan paparan grafik suntikan vaksin di Sabah. Sementara itu, bagi statistik COVID-19, daerah Pitas menyumbang hampir separuh daripada 279 kes baharu yang dicatat semalam. Daripada 128 kes yang dicatat di Pitas, 126 kes berpunca daripada saringan kluster Tanjung Pitas, manakala 2 lagi dari lain-lain saringan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Tanjung Pitas disyaki berpunca daripada aktiviti majlis pengebumian di sebuah kampung dan juga kebarangkalian pergerakan antara Pulau Banggi dan Pitas yang menyumbang kepada jangkitan melibatkan ramai penduduk. 2 kluster baru turut direkodkan melibatkan daerah Sandakan dan Beaufort. Di Sandakan, kluster Istimewa 2 melibatkan jangkitan dalam komuniti di lokaliti Kampung Istimewa Sandakan dengan 27 positif hasil saringan 261 kontak. Sementara itu di Beaufort, kluster Lumadan melibatkan penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sekerja dari pelbagai lokaliti berbeza di sekitar Mukim Lumadan. Berdasarkan siasatan kegagalan mematuhi SOP dan penjarakan fizikal semasa aktiviti permainan dalam talian dikenal pasti menjadi punca penularan dan setakat ini 46 kes positif dikesan daripada 110 saringan. Semalam kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 71,468 kes selepas pertambahan 279 kes baharu. 3 kematian direkodkan di Semporna, Lahad Datu dan Beaufort. Pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat sebagai satu pelan rangsangan ekonomi yang mengutamakan rakyat. Pemulih juga memperlihat tanda prihatin kerajaan bagi membantu menyelesaikan permasalahan rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketua Bahagian Bersatu Kota Belud, Dato' Japlin Hakim berkata, usaha itu dapat dilihat menerusi 3 fokus utama dalam pemulih iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Malah langkah kerajaan memperkenal kemudahan pengeluaran baharu daripada akaun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP iaitu iCitra dengan pengeluaran sehingga RM5,000 juga akan membantu rakyat menampung keperluan harian. Kerajaan telah mengumumkan sebanyak 150 bilion khususnya dalam menangani pandemik yang sedang kita alami sekarang ini. Dan sudah tentulah dalam bajet yang begitu besar, itu adalah merupakan satu tanda bahawa kerajaan kita sangat prihatin dan mengambil berat tentang kawalan penyakit ini. Datuk Japlin ditemui RTM di Kota Belud bagi mengulas mengenai pemulih yang diumumkan Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini. Pemulih bernilai RM150 bilion dengan suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak RM10 bilion antara lain bertujuan memberi bantuan menyeluruh kepada rakyat dalam mendepani penularan pandemik COVID-19. Sebanyak 1,369 bakul makanan diserahkan kepada penduduk Kampung Likas yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD baru-baru ini. Sumbangan Badan Bukan Kerajaan NGO ini merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat untuk membantu mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Datuk Mat Bali Haji Musa, proses agihan turut dibantu oleh UPPM Darau, UMNO Sepanggar dan Badan Amal Bakti Likas. Program ini adalah merupakan CSR Puncak Niaga Sdn Bhd kepada kawasan yang terkesan dengan PKPD ini. Dari mana untuk di Sabah ini pelaksanaannya adalah Kelab Komuniti Bandaraya Kota Kinabalu.
Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan bakul makanan kepada wakil penduduk Kampung Likas. Dalam pada itu, Mat Bali mengajak lebih banyak pihak NGO dan golongan berkemampuan yang lain tampil memberi sokongan dan bantuan serupa kepada mereka yang memerlukan. 10 keluarga terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 di Kampung Bantayan Tuaran menerima bantuan makanan melalui program Op Bantu yang dijalankan serentak di seluruh negara. Penyerahan dilakukan Ketua Polis Daerah Tuaran, DSP Muhammad Hamizi Halim terus ke rumah penerima bantuan. Saya sangat bersyukur sebab kerajaan bagi perhatian, dia bagi bantuan makanan, dia bagi bantuan kewangan juga. Tak banyak tapi sungguh menolong. Ada bantuan dari kerajaan cukup meringankan beban lah. Dan dapatlah juga makan kami ini tidaklah semewah orang lain tetapi ada nasi sekurang-kurangnya masih berasap dapur kami. Sangat bersyukur lah ya. Ada juga macam prihatin terhadap kami kan. Dalam susah-susah sekarang ini susah juga mau dapat pendapatan. Macam kalau kami menore kan mau tunggu keadaan cuaca yang sangat cerah dulu baru boleh menore. Bercakap kepada media, Hamizi mengajak masyarakat agar prihatin dengan keadaan jiran tetangga dan melaporkan kepada pihaknya sekiranya ada yang terputus bekalan makanan. Selain daripada maklumat daripada pihak rela dan juga kita memerlukan maklumat-maklumat daripada orang awam melalui kejiranan mereka sekiranya ini berlaku, jangan tunggu, segerakan untuk salurkan maklumat ini dan pihak polis akan memainkan peranan bagaimana cara untuk kita mendapatkan bekalan-bekalan ini untuk kita bantu keluarga-keluarga yang terlibat tersebut. Selain bekalan makanan melalui Op Bantu oleh Kementerian Dalam Negeri, Polis Tuaran juga menerima bantuan dari pemimpin-pemimpin selain sumbangan anggotanya dan tabung kelab polis sedia ada. Dalam perkembangan lain, Hamizi memaklumkan 99% anggota polis daerah Tuaran telah menerima dos lengkap vaksin COVID-19 dan berada dalam keadaan sihat. Penutupan sepenuhnya 4 sekatan jalan raya di jalan-jalan utama sekitar daerah Penampang bukannya bermaksud memberi kebebasan kepada orang ramai untuk engkar prosedur operasi standard. Sebaliknya, penutupan jalan tersebut dibuat bagi memudah dan melancarkan pergerakan pengguna jalan raya di daerah berkenaan. Penutupan sekatan jalan raya ini kita telah lakukan, tetapi bukannya satu jaminan ataupun satu kebebasan kepada masyarakat kita untuk tidak ikut kepada SOP. So kita menggesa kepada masyarakat kita di Penampang dan Putatan untuk terus mematuhi SOP ini walaupun tidak ada sekatan jalan raya. Penutupan sekatan jalan-jalan tersebut dilaksana bermula Isnin lepas. DSP Muhammad Haris menyatakan demikian kepada media selepas menyampaikan bakul makanan kepada penduduk terjejas akibat COVID-19 menerusi program Op Bantu. Setakat ini, 20 keluarga telah menerima manfaat melibatkan beberapa kampung antaranya Kampung Lumbising Putatan, Penampang Proper, Kambau dan Kampung Tindai Kelopis. Program dibantu Skuad Aman Wanita Amanita Penampang, Unit Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA. Op Bantu dilancarkan bagi memberi bantuan segera kepada mereka yang terputus bekalan makanan di seluruh Malaysia. Berasa sedih setiap hari dan berlarutan, hilang minat dan fokus serta tiada motivasi ketika melakukan pekerjaan antara tanda kemurungan yang boleh dilihat daripada individu yang mengalaminya. Jika anda menghadapi tanda-tanda seperti ini, segera hadirkan diri ke Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Mentari atau hubungi talian 088 240 984 untuk janji temu. Menurut pakar Sekretari Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Liz Chet, peningkatan masalah depresi seperti kemurungan dalam kalangan masyarakat akibat pandemik COVID-19 perlu dipandang serius oleh semua pihak. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, statistik depresi di Sabah kini berada pada tahap 4.0%. Beliau menyatakannya ketika menjadi panel dalam webinar pengurusan tekanan, kegelisahan dan kemurungan semasa pandemik COVID-19 di Kota Kinabalu. Menurutnya, selain menemui pakar psikologi untuk rawatan, antara langkah yang boleh diambil oleh individu terbabit ialah mengamalkan gaya hidup sihat serta sentiasa berhubung dengan insan tersayang. Dalam pada itu, keluarga juga diminta lebih peka dengan sebarang perubahan dialami oleh keluarga masing-masing dan segera beri sokongan bagi mengelak berlakunya sebarang insiden buruk.
Setiausaha dalam perkhidmatan awam perlu bersedia memenuhi keperluan pemegang taruh demi menyampaikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat. Ini termasuk menyiapkan tugas secara berpasukan serta menjadi kaki tangan berorientasikan khidmat pelanggan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong berkata, setiausaha juga haruslah memiliki kriteria unggul dan sentiasa berfikir menjangkaui pengetahuan sedia ada dan dapat mencipta idea kreatif untuk meningkatkan perkhidmatan. Beliau juga berharap semua setiausaha bersedia menerokai kehebatan pendigitalan selaras era kerajaan digital yang telah diperkenalkan. Datuk Safar berucap dalam majlis penutupan anugerah Tokoh Setiausaha dan Anugerah Setiausaha Cemerlang 2021 sempena Minggu Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang diadakan secara maya di Kota Kinabalu. Sebanyak 13 anugerah Setiausaha 2021 disampaikan dalam majlis ini. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Jadi penerima vaksin untuk beri perlindungan kepada diri sendiri dan keluarga tercinta. Lindung diri, lindung semua. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.